bahawa orang yang bercinta dia sanggup berkorban untuk kekasih dia, dan orang yang berkorban akan membentuk cinta dalam hati dia. Ini perkara dua hala. Bila kita sayang dengan satu orang, kita akan sanggup korban untuk dia. Dan bila kita mula berkorban untuk satu perkara, maka hati akan membentuk cinta ke atas perkara yang dikorbankan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yaslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih untuk kita menyempurnakan satu lagi perintah daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah Ta'ala firman, hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk manusia. Semalam habis dah, hari ni datang, hari ni akan habis, esok akan datang. Cuma tak ada siapa tahu esok dia dekat mana. Sebab tu dalam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita semua, hakikat kehendak dan keinginan Allah ialah untuk kita makin mengikat hati kita dengan Allah. Sebab tu kita syukur pada Allah, walaupun dengan ujian dan wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia, bukan negara kita, dunia, seluruh dunia, yang hakikatnya kita tak nampak pun virus tu, yang kita takut dengan numbers yang keluar, nombor-nombor yang keluar itu menggerunkan. Dan hari ini kita berusaha untuk mencuba sebaik yang mungkin untuk menyempurnakan segala perintah Allah dalam ujian yang Allah bagi ini. Sebab tu kita nak tunjuk orang Islam ialah kaum yang paling mudah diurus, seperti mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, hatta mereka tidak bersetuju dengan perjanjian Hudaibiyah pada awalnya, hati mereka memberontak tak kala melihat keadaan berat sebelah yang dibentangkan daripada terma-terma perjanjian.
persiapan mereka untuk masuk menunaikan umrah dengan miqat ihram yang sempurna. Sampai di Hudaibiyah buat perjanjian kena balik tahun tu untuk sempurnakan umrah pada tahun depan. Maka tekan perasaan, maka hadirkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam perjalanan balik, belum sampai lagi di kota Madinah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beritahu ketika tu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Jibril alaihi salam. Maka tak kala itulah turun, inna fatahna laka fathan mubina. Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan satu perkara yang besar. Sesungguhnya satu pembukaan kemenangan yang nyata Allah dah bagi pada orang Islam. Hanya kerana taatkan Allah dan Rasul, walaupun dalam keadaan hati keinginan bertentangan dengan apa yang dikehendaki. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampunkan dosa mereka. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sebelum selepas. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah menyempurnakan segala nikmat-nikmat Allah, dan Allah membentangkan jalan yang lurus, yang mana jalan tu sendiri dalam pimpinan daripada pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, dan Allah memberi satu janji, yakni bantuan daripada Allah, daripada bantuan yang kuat. Kalau Allah bantu, siapa boleh halang? Kalau Allah halang, siapa boleh bantu? Dan satu perkara yang paling mahal yang Allah menjanjikan kepada orang yang menekan hati mereka, mengorbankan jiwa dan perasaan mereka, hanya untuk menggapai redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinah, dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk meningkatkan iman di atas kadar iman yang memang dah ada pada mereka. Kerana mereka yakin sungguh-sungguh segala perkara yang ada di atas muka bumi ini, di langit dan apa saja di antara keduanya, walillahi junudus samawati wal ardh, seluruh daripada tentera ni ialah tentera Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada Allah. Sebab tu bila kita dengar sahabat kita diuji dengan penyakit, antara perkara yang dianjurkan, alladzina idza asabathum musibah qalu, maka baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Dia mati sebab aksiden, tapi dah Allah yang matikan dia. Allah yang bagi, Allah yang ambil. Kita daripada Allah, kita akan balik kepada Allah. Tak ada benda apa pun kita punya atas dunia ni. Sebab inilah perkara yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sehinggalah kepada hari ini, kepada kita semua, kan kita pegang pada jalan ketaatan dan ketauhidan yang benar kepada Allah, kita akan melangkah masuk ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang telah berjaya daripada as-sabiqun al-awwalun. Tuan-tuan, dan hari ini kita nak bincang sikit tentang satu perkara yang makin menghampiri kita. Dan minggu depan, dan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan lagi, insya-Allah, kita doa supaya dipanjangkan umur, melangkah masuk kepada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala hadiahkan daripada Aidil Adha. Itulah hari yang cukup besar, cukup bersejarah untuk orang Islam. Hatta hari
daripada Aidil Adha tak pernah lekang daripada mana-mana mimbar, melainkan penceritaan berkenaan dengan korban. Pengertian dan maksud korban ini dicerita berulang-ulang setiap tahun supaya kita faham bahawa orang yang bercinta, dia sanggup berkorban untuk kekasih dia, dan orang yang berkorban akan membentuk cinta dalam hati dia. Ini perkara dua hala. Bila kita sayang dengan satu orang, kita akan sanggup korban untuk dia. Dan bila kita mula berkorban untuk satu perkara, maka hati akan membentuk cinta ke atas perkara yang dikorbankan tadi. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam, satu orang Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala menggelarkan baginda dengan panggilan Khalilullah. Dan tajuk kita korban kekasih, lebih kurang dalam setengah jam ya masa. Masya Allah, semoga Allah Ta'ala bagi manfaat untuk saya bercakap, dan kita semua yang mendengar, kita renew, bukan hanya mendengar kisah seperti mana kisah-kisah bedtime story yang dibacakan pada anak-anak kita, tetapi inilah kisah yang sepatutnya menggoncangkan jiwa-jiwa kita untuk kita berjalan di atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Khalilullah dikhususkan kepada satu orang yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, satu orang yang mempunyai ketulusan kecintaan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 125, Allah Ta'ala firman dengan mengangkat darjat Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah begitu, dan Allah kami menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga beritahu dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 84 berkenaan dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kau jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum daripada kalangan orang-orang yang akan datang nanti. Siapa dia? Kita semua. Kita tak pernah jumpa Nabi Ibrahim, tapi setiap kali dalam salat kita, tak kala kita angkat tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa nama kita baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita berselawat kepada Nabi, kekasih kesayangan kita. Dan dalam masa yang sama kita mengangkat satu selawat juga kepada satu orang lelaki yang jalur keturunan kekasih kita sampai kepada baginda, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, seluruh daripada tamadun dunia bermula berhampiran dengan sungai. Tamadun Indus bermula di sungai Indus. Tamadun Mesopotamia bermula di antara sungai Furat dengan sungai Tigris. Tamadun Mesir purba bermula di sungai Nil. Tamadun Huangho bermula di sungai Kuning atau sungai Huangho. Tamadun Islam bermula kat mana? Bila Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Siti Sarah, yang mana Allah menguji keluarga ni dalam keadaan tidak memiliki zuriat dan keturunan, sehingga kan Siti Sarah menekan jiwa dia, memberi isyarat, memohon, meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperisterikan Siti Hajar. Dalam perjalanan ni tuan-tuan, Allah hadiahkan daripada perjalanan lepas Nabi Ibrahim dicampak masuk dalam api, Allah Ta'ala tuan-tuan ajar Nabi Ibrahim dengan iman yang bulat. Kalau tuan-tuan kita buka dalam kitab sirah, kita buka dalam Qasasul Anbiya, kita akan melihat perjalanan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu dahsyat. Nabi Musa alaihi salam, Allah ajar iman pada Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun,
sehingga sampai kepada Laut Merah, di depan laut, di belakang Fir'aun. Fa'asri bi'ibadi layla, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berjalanlah dengan hamba kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu malam. Kalian semua akan dikejar. Benar Fir'aun kejar Nabi Musa AS. Di antara dua musibah, depan laut, belakang Fir'aun. Kalau kita dihimpit dengan ujian, apa benda mula-mula kita buat? Berapa ramai orang bila Allah uji dengan Panadol, dia tawajuh kepada Panadol dulu. Yang dia nampak 2 biji Panadol. Sepatutnya orang Islam dia buat 2 rakaat solat dulu, angkat 2 tangan dengan mengalirkan 2 air mata, baru kemudian dia ambil 2 biji Panadol. Kerana dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Panadol ialah asbab yang mungkin Allah bagi sembuh dengan asbab dia ataupun tidak. Nabi Musa AS ditarbiah iman yang cukup hebat. Ketika mana sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Musa kalam Allah berkata-kata dengan Allah di atas Jabal Tur Sina, ketika Allah tanya kepada Nabi Musa AS, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada kat tangan kanan kamu tu wahai Musa? Nabi Musa kata, "Hiya 'asa," ni tongkat aku. Maka Allah perintahkan untuk campak. Bila campak tongkat yang diceritakan oleh Nabi Musa, manfaat tadi, tiba-tiba tongkat yang dikata manfaat tadi tukar jadi ular. Tuan-tuan, ular manfaat ke mudarat? Mudarat. Tak ada satu orang pun yang tiba-tiba balik lagi, pergi kat kereta, tiba-tiba ular tedung duduk dekat depan pintu kereta, dia kata Masya Allah, manfaat. Tak ada aman, ni mudarat. Ular akan mencederakan kita, menyakitkan kita, mematikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Nabi Musa AS, "Khudhha wa la takhaf." Sekarang tangkap ular tu, jangan takut. Nabi Musa yakin dengan tangkap, dengan menyempurnakan perintah Allah, pasti kejayaan. Dengan menyempurnakan perintah Allah, tidak akan ada kebinasaan. Dia tangkap, dia menekan jiwa ketakutan dia. Akhirnya tongkat tadi tukar, ular tadi tukar jadi tongkat balik. Nabi Musa AS meningkat iman. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Musa sekarang berada di depan, ketika mana laut di depan dan di belakang Fir'aun, Nabi Musa tak memandai dalam buat keputusan. Dia terus merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati kekasih, ini hati sang pencinta. Dia sentiasa melibatkan Allah di dalam setiap keputusan yang dia nak buat. Berapa ramai orang yang hari ini melibatkan Allah dalam keputusan yang nak buat, tetapi ramai orang yang bila dia rasa masalah dan tersekat, tak boleh nak buat apa, baru cari Allah. Allah selalu jadi pilihan terakhir untuk ahli dunia. Tapi untuk ahli akhirat, Allah lah perkara utamanya menjadi rujukan untuk dibuat keputusan. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa AS untuk ketuk laut, tuan-tuan bayangkan, ini satu perintah yang langsung tak masuk akal masa tu. Dan Nabi Musa AS tak tanya pula, tak beritahu, "Wahai Allah, kenapa nak ketuk laut? Kenapa tak ketuk kepala Fir'aun?" Kalau ikut logik baik ketuk kepala Fir'aun, betul tak? Bengkak kepala kawan tu, kena brain tumor ke apa, meninggal dunia. Itu logik akal kita daripada penyelesaian asbab. Tapi Allah nak ajar kepada Nabi Musa AS, Allah boleh selesaikan masalah dengan sebab, tanpa sebab, berlawanan dengan sebab. Allah kata ketuk laut. Nabi Musa tak tahu lepas ketuk laut apa jadi kat laut. Kalau Nabi Musa tahu lepas ketuk laut ni akan terbelah 12, lepas tu mereka lintas, lepas tu Fir'aun kejar, Fir'aun tenggelam. Nice ending story. Nabi Musa tak tertekan, umat dia tak stres. Tetapi ini keadaan perjalanan kehidupan. Kita tak tahu sampai bila coronavirus ni. Masing-masing pening kepala ni nak tunggu esok keputusan hari Isnin ni, apa cerita ni, boleh raya ke tak? Ya Allah, macam mana tuan-tuan orang Islam bangun malam menangis tengah malam kerana keputusan ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari esok ialah ketetapan yang pasti jadi. Ikhtiar pada hari ini ialah jalan mengutip pahala. Berapa rugi orang membiarkan untuk takdir berlangsung dalam keadaan dia cuma duduk kata nak buat macam mana, dah nak jadi, nak buat macam mana, dah kena uji. Ini perkataan yang cukup salah. Nak buat macam mana, nak buat macam tak, buat sesuatu. Ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kata Allah kepada aku dengan 2 cara. Sabar, salat.
Kata ulama, sabar bukan hanya duduk, sabar je lah nak buat macam mana. Tak, kata ulama, itu putih asa bukan sabar. Sabar ni bergerak menyempurnakan kehendak daripada sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, begitulah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan keimanan pada hati. Tak kala dicampur oleh Namrus untuk masuk ke dalam api, dengan keimanan yang sempurna, yakin bahawa tiada yang bagi mudarat dan manfaat melainkan Allah. Dalam keadaan Allah memandang kepada iman dan hati Nabi Ibrahim, ketika itulah ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, sejuk dan sejahteralah pada Nabi Ibrahim. Sikit satu bulu pun daripada badan Nabi Ibrahim tak terkesan dengan api. Allah ajar Nabi Ibrahim bahawa api dengan terbakar tak ada kena-mengena, kerana yang bagi membakar ialah kami. Ketika itulah juga di zaman Nabi SAW, tak kala Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dipanggang di atas api, Nabi pergi kat kepala Sayyidina Ammar bin Yasir, pegang kepala Sayyidina Ammar bin Yasir. Ketika mana dipanaskan badan dia di atas api, Nabi pegang kepala Sayyidina Ammar. Nabi baca doa yang apa yang dibacakan tadi, ya narukuni bardan wa salaman ala al-Ammar, wahai api, sejuk sejahteralah pada Ammar, kama kunti salaman ala Ibrahim, seperti mana dulu kamu penuh sejuk dan sejahtera pada Nabi Ibrahim. Hilang penderitaan, kepanasan Ammar dalam siksaan. Tuan, benda ni datang dengan cinta. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan perasaan kecintaan dunia dan apa-apa saja dibentang di depan dia. Benda ni mungkin susah kan. Kalau kita cerita, kalau ada orang yang macam Nabi Ibrahim, sifat dia zaman ni orang kata dia gila. Ketika mana Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, Allah bagi satu orang anak yang diangkat menjadi Nabi juga, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Tuan-tuan bayangkan, lama tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak dalam umur yang begitu lanjut. Betapa sekarang hati Nabi Ibrahim berputik mencintai anak. Tuan-tuan, kita boleh sembunyi perkataan kita daripada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 11, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Wa asirru qawlakum, kamu perlahankan, kamu sirkan suara kamu, perkataan kamu, aw ijharu bih, ataupun kamu kuatkan sehingga ramai orang yang mendengar keadaan rintihan kamu. Innahu alimun bidhatis sudur, Allah, dia tahu apa yang ada dalam jantung hati kamu. Perasaan benci, cinta, iri, dendam, tak puas hati ada dalam jiwa ni, tuan-tuan, diketahui oleh Allah. Hati mana tak sayang bila dapat anak? Dan ini perintah Allah untuk mencintai anak. Tapi ketika mana cinta ni berputik pada Nabi Ibrahim ke atas Nabi Ismail, ketika itulah perintah Allah supaya dipisahkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan satu ujian yang besar. Anak ke Allah ke? Berapa ramai orang yang tewas dengan keluarga dia. Berapa ramai orang yang telah dihancurkan akhirat kerana keluarga dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Jangan kamu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan kamu lalaikan diri kamu dengan harta dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Siapa yang buat juga macam tu, kata Allah, sesungguhnya kamu berada ialah orang-orang yang rugi. Ramai orang yang rugi. Nabi Ibrahim AS perintahkan isteri dia, Siti Hajar, yang baru dapat anak pun kecil lagi. Siapkan Siti Hajar, siapkan Nabi Ismail dalam bekalan hanya kurma yang sedikit dan sedikit air. Daripada Palestin menuju ke tapaknya Masjidil Haram di saat dan ketika ni, tuan-tuan, lebih kurang 800 km.
Bukan cerita 8 kilometer ni, cerita 800 kilometer. Sampai saja dekat tempat tu, Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriat keturunan aku dekat mana? Dekat wadi ghairi zi zar'in, di satu tempat yang langsung tak ada tanaman, langsung tak ada punca untuk kehidupan, langsung tak ada apa-apa. Sampai saja di situ yang Allah perintahkan tu. Tuan-tuan boleh bayangkan tak, kita tinggal anak kita nak pergi masuk universiti, kita tunggu anak kita masuk sampai dalam, kita turun dalam kereta, kita duduk tengok lagi asrama anak-anak kita tu. Kita punya risau nak tinggal anak kita kat universiti, padahal kat universiti rumah, hostel ada, makan ada, semua siap. Bayangkan macam mana perasaan Nabi Ibrahim, tinggal isteri kontang-kanting, sorang-sorang tengah padang pasir, langsung tak ada apa. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya. Ketika mana Siti Hajar, isteri yang cukup kuat, dia sayang dia macam ni. Sayang, apa makna sayang ni? Ramai orang yang dia kata, saya sayangkan isteri saya kerana Allah, saya sayangkan suami saya kerana Allah. Tapi bila mai satu keadaan, kita utamakan diri kita daripada kekasih kita. Sayang ini ialah menyempurnakan hak kekasih daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fikir apakah kekasih aku ni akan selamat di negeri akhirat ataupun tidak kerana daripada perbuatan dan apa yang aku buat ni. Berapa ramai orang hari ni yang isteri, anak, keluarga dia tergelincir di tepi-tepi api neraka, tapi dia buat tak tahu. Kita kalau balik di rumah sebelah terbakar kan, kita akan tinggalkan semua pekerjaan kita untuk sempurnakan, untuk tolong rumah sebelah terbakar. Berapa ramai anak isteri dia terbakar dalam rumah dia sendiri, tinggalkan solat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS faham, Allah ada, pemilik langit dan bumi sedang melihat keadaan ni. Allah Ta'ala yang perintahkan, Allah yang akan jaga. Nabi Ibrahim tak kala tinggalkan Siti Hajar. Siti Hajar tanya, wahai Ibrahim, di mana kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim sikit pun tak jawab. Tak kala Nabi Ibrahim pusing, Siti Hajar tanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Tak kala Siti Hajar tanya soalan tu, Nabi Ibrahim cuma bagi jawapan dengan menganggukkan kepala. Ketika tu juga dengan keyakinan Siti Hajar alaihissalam beritahu, kalau kau tinggalkan kami kerana Allah, Allah akan jaga kami. Tuan-tuan, pengtarbiahan berlaku tak kala Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya untuk meletakkan Allah di depan, dia balik dengan keadaan meletakkan Allah di depan. Siti Hajar ketika tu dalam hati dah, walaupun yakin bahawa Allah itu buat segala-galanya, tetapi masih ada lagi perasaan makhluk boleh tolong. Apa tanda dia? Bila ditinggalkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar kehabisan bekalan makanan, kehabisan bekalan minuman. Beliau telah naik ke Safa, ke Bukit Safa, dengan harapan kalau ada orang datang untuk bantu. Tak kala naik atas Bukit Safa, tengok tak ada orang. Ketika tu keyakinan kepada makhluk berkurang sikit, tetapi masih ada lagi pengharapan kepada makhluk. Maka berlari Siti Hajar naik atas Marwah. Sampai di atas Marwah, tengok di atas Bukit Marwah, kalau ada orang datang, tak ada siapa. Maka keyakinan kepada makhluk makin kurang, keyakinan kepada Allah makin meningkat. Daripada Marwah berlari balik ke Safa. Sampai di Bukit Safa, tengok tak ada orang lagi. Turun keyakinan pada makhluk, naik keyakinan kepada Allah. 7 kali lari Safa Marwah, sehingga kali ke-7 keyakinan kepada makhluk dah tak ada dalam hati Siti Hajar. Dah tak ada siapa datang. Ketika itu bulat sepenuhnya keyakinan Siti Hajar kepada Allah. Tak kala itulah Allah hadirkan Jibril alaihissalam, telah mengesokkan kaki dia, memancupkan air keluar daripada tanah
daripada hujungnya kaki Nabi Ismail alaihi salam, daripada satu punca yang tak ada sebab. Ketika tu Nabi Sayyidatina Hajar telah berlari bila tengah air memancut. Apa yang dia buat? Sayyidina Hajar telah ambil batu-batu, lantas dia lengkongkan tempat tu sehingga menjadi satu tempat seperti telaga. Ulama beritahu, seandainya Sayyidatuna Hajar tak ambil batu, lantas meletakkan di keliling dia, pasti air Zam-Zam akan terus mengalir ke seluruh dunia. Tapi ini cinta. Tamadun Islam, pengtauhidan kepada Allah bermula di tempat mana? Ghairi ziwadi dar'in, di tempat yang mana tak ada punca kehidupan. Seluruh tamadun bermula di pinggir-pinggir sungai, di tepi-tepi sungai. Tetapi tamadun Islam bermula dengan iman. Daripada iman munculnya air yang membentuk kehidupan. Sampai hari ini kita tengok air Zam-Zam tak pernah habis. Air Zam-Zam sentiasa mengalir dan ada. Tak kiralah berapa gallon pun dikeluarkan daripada kota Mekah, disebarkan ke seluruh dunia, tapi air Zam-Zam terus mengeluarkan air. Air yang paling baik dan paling berkat dalam dunia kerana pengorbanan Nabi Ibrahim AS kepada cinta. Pengorbanan dan tekanan jiwa Siti Sarah kerana cinta. Hari ini cinta tu hilang. Dan kita tanya, mana bahagia? Kita salah meletakkan kekasih. Tak kala satu orang suami mengatakan isteri dia kekasih, seorang isteri kata suami dia kekasih, mengenepikan Allah sebagai kekasih, maka jangan tanya mana bahagialah rumah tangga. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala terus menguji Nabi Ibrahim AS. Setelah berapa lama tak bertemu dengan Siti Hajar alaihi salam daripada Palestin, Sayyidina Ibrahim alaihi salam telah balik ke kota Mekah. Tak kala melihat orang ramai dah mula buat penempatan di sana kerana sumber air Zam-Zam yang menjadi asbab kehidupan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah keadaan umur Nabi Ismail makin besar. Kita bila tengok anak kita dah membesar, akan hadir satu lagi perasaan, cita-cita untuk anak ni besar jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni. Semua ayah-ayah, semua mak-mak ada rasa, oh, Masya Allah, nanti anak aku nak hantar sini, anak aku nak jadi macam ni. Tapi tuan-tuan, ketika berputik perasaan tu lagi, maka hadir seterusnya daripada perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ketika mana Nabi Ismail sampai pada satu umur yang mana dia boleh membantu Nabi Ibrahim di atas pekerjaannya. Ketika tu Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail, lantas dia bagi tahu kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku telah tengok dalam mimpi aku, in anni azbahuka fanzur madza tara, sungguh aku telah melihat dalam mimpi aku telah menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Tuan-tuan, ini syariat zaman tu, jangan kita try zaman lah. Ini syariat zaman tu. Dan mimpi para nabi ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Mimpi kita ada 3 jenis. Mimpi Nabi wahyu, mimpi kita ada 3 jenis. Kata Al-Imam Ibn Sirin, mimpi kita ada 3 jenis. Yang pertama, mimpi kerana syaitan, asbab daripada gangguan syaitan. Yang kedua, mimpi daripada mimpi yang benar, petunjuk-petunjuk tertentu yang Allah Ta'ala nak bagi daripada mimpi. Takwil mesti daripada pakar takwil mimpi, bukan kawan yang kita sembang kedai kopi. Kita mimpi semalam, esok kedai kopi kita sembang, kawan kita pun duk urut janggut, aku rasa, jangan. Ini semua mengarut. Yang ketiga, mimpi daripada asbab badan kita, kepenatan kita, reaksi kita daripada segala physical activity seharian kita. Dan balik daripada tertarik dan perkena pula dekat bernama RNR, singgah isi minyak, beli Nescafe Ice pula, dan sampai rumah
Ish, minum air gula banyak, dia teguk pula air mineral, pi kencing. Masuk tidur tak kencing kan. Masa tu pundi kencing penuh. Bila pundi kencing penuh tu, ada satu mimpi yang lebih menggerunkan daripada mimpi hantu. Mimpi pi tandas. Bukan kata budak-budak, orang tua pun mimpi juga. Real punya mimpi, serius macam betul mimpi. Sampai dekat depan bilik air, dia pun buka lampu. Dia buka lampu, siap baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal qubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, sunnah. Ini mimpi tapi dia rasa macam real. Dia mula buat turun seluar. Bahana besar nak dekat. Dia kencing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lencun bini kat sebelah. Abang sakit apa ni? Lama dah tak ngumpul macam ni. Abang dah kenapa? Tuan-tuan, ini mimpi yang ketiga. Tapi mimpinya para anbiya alaihi wassalatu wassalam ialah wahyu. Mimpi ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ismail bagi tahu kepada Nabi Ismail tentang mimpi ini. Apa jawapan Nabi Ismail? Tenang. Nabi Ismail alaihissalam tenang. If'al ma tu'mar ya abadi, wahai ayahku, buatlah apa yang Allah perintahkan. Ini berkenaan dengan nyawa dia, tetapi kerana hati dia yakin bahawa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghadirkan kejayaan yang sempurna. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kamu akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Sabar ni cukup susah, tuan-tuan. Sabar dekat mana? Sabar ialah di permulaan ujian. Di permulaan ujian, di situ sabar. Di saat Allah uji, masa tu sabar. Bukannya lepas kita hempuk barang, lepas kita maki hamun, lepas tu nasib baik aku sabar. Kalau tidak, teruk ni. La ilaha illallah. Dah teruk dah tadi tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kesempurnaan kesabaran kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kurban bukannya benda yang dimulakan di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika anak-anak diperintah oleh Allah, 2 orang daripada anak Nabi Adam diperintahkan untuk berkorban. Bahkan Qabil telah bagi persembahan kepada Allah daripada tanaman buah-buahan yang busuk dan tak elok. Kerana hati dia begitu terikat dengan dunia, dendam, segala perkara kebusukan dunia telah terkesan, penyakit hati telah ditimpa oleh dia. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Allah kata dalam hati dia ada penyakit, dan Allah tambah penyakit tu makin teruk. Kalau kita dapat detect penyakit ni, kita kena usaha untuk buang penyakit ni. Penyakit hati cukup masalah, tuan-tuan. Sedangkan Habil datang dengan qibas yang cukup baik, menyempurnakan hak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan perkara yang paling baik daripada apa yang kita ada, menunjukkan kepada Allah, wahai Allah, aku tak mau berkira-kira dengan engkau di saat engkau tak pernah berkira-kira dengan aku. Allah bagi lebih pada apa yang kita minta. Kadang-kadang untuk buat korban kita berkira macam-macam. Tahun lepas dah buat dah, tahun ni relax dulu, tahun depan kot insyaAllah. Tuan-tuan, korban ni bukan dah buat. Ramai orang salah faham, dia kata dah buat tahun lepas. Dah. Solat asas malam pun dah solat, hari ni kena solat juga. Korban kalau kita tak buat tahun ni, bukan kita belum buat, kita tak buat, kita telah meninggalkan ibadat korban. Kalau kita mampu, ada setengah orang tak apalah, biar isteri buat. Dia mampu, tak buat tahun ni bagi isteri buat. Saya dah buat tahun depan, kita gile-gile. Padahal mereka mampu. Rugi. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail bukan hanya mengorbankan nyawa dia. Nyawa dia diletakkan di hujung pisau ayah dia, menunjukkan kecintaan Nabi Ismail alaihissalam ketika mana Nabi Ibrahim buat keputusan untuk menyempurnakan ibadat ni, perintah ni. Maka Nabi Ismail jawab apa? Nabi Ismail bagi tahu apa? Ayah, nanti sampaikan salam pada ibu. Ayah, ketatkan ikatan supaya aku tak meronta dengan kuat. Ayah, tajamkan pedang supaya disempurnakan cepat,
tidak menimbulkan rasa kasihan daripada dirimu kepada aku. Nabi Ismail pula bantu ayah dia untuk menyempurnakan keadaan pengorbanan. Ketika tu Nabi Ibrahim alaihi salam telah meletakkan pedang di dalam keadaan untuk menyempurnakan perasaan cinta kepada Allah, mengorbankan apa saja yang dibentang di depan matanya, asbab rosaknya akhirat. Tak kala ditarik pedang, Allah Subhanahu wa taala telah menerima korban, menggantikan Nabi Ismail dengan qibas yang Allah terima ketika mana pengorbanannya Habil di zaman Nabi Adam alaihissalam. Daripada anak yang saleh digantikan dengan anak yang saleh, daripada anak Nabi Adam yang saleh digantikan kepada anaknya Nabi Ibrahim yang saleh. Begitulah seterusnya kehidupan ni. Orang yang hidup untuk mencari jalan kesalehan, dia akan berusaha untuk meletakkan keperluan agama, kehendak Allah di depan. Sebab tu tuan-tuan, disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada ayat surah At-Taubah ayat yang ke-24. Tuan-tuan, tahun ni korban SOP banyak. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak tengok macam dulu. Dulu kita boleh duduk depan kambing kita, depan lembu kita, kita tengok darah tu. Dan tuan-tuan, kali ini mungkin kita tengok gambar. Kita tengok gambar, tak boleh nak korban Kemboja, korban India, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting kita tengok, yang penting kita niat dalam hati kita. Tak kala pisau sembelihan diletakkan pada leher binatang korban, ketika tu kita niat dalam hati kita, kita bagi tahu kepada Allah, kita bercakap dengan dunia seperti mana para sahabat pernah buat perkara ni. Hari ni ramai orang yang kurang bermonolog dengan dunia. Sayyidina Ali tuan-tuan disebut dalam Hayatul Sahabah pernah duduk seorang-seorang dan dalam gelap, dalam keadaan dia hanya dengan Allah. Ketika tu dia bercakap dengan dunia. Sayyidina Ali kata, wahai dunia, kau datang dan nak merosakkan aku, kau datang dan nak menipu aku. Wahai dunia, dengar betul-betul apa yang kau nak cakap pada engkau. Wahai dunia, dengar betul-betul apa yang kau nak cakap pada engkau. Wahai dunia, mulai hari ni aku ceraikan engkau dengan talak 3. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ceraikan dunia dengan talak 3. Tuan, apa makna kalau cerai talak 3? Tak boleh rujuk dah. Hari ni kita nak cerai talak 1 pun takut dengan dunia tak? Talak 1 boleh rujuk balik, tapi takut hilang dunia dengan Allah Akbar. Saya sendiri yang cakap pun tak sampai tahap. Cakap bolehlah supaya Allah Subhanahu wa taala bagi hadirkan perkara tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah, dan kita nanti nak tarik pisau tu nak tarik, kita niat, kita cakap, kita bagi tahu kepada wahai Allah, seperti mana pisau ini diletakkan di leher binatang sembelihan ni. Tak kalau tarik je pisau daripada leher binatang sembelihan ni, beritahu wahai Allah, seperti mana binatang ni disembelih, seperti itulah saat dan ketika ni aku menyembelih cinta dunia aku. Hadirkan kecintaan kepada Allah, masukkan hub, keadaan kecintaan tu hanya untuk Allah. Kita akan tengok macam mana Allah akan ubah kehidupan. Allah Ta'ala firman, saya nak tutup dengan ayat daripada surah At-Taubah ayat 24. 8 perkara kalau mampu kita sembelih semua ketika raya korban. Dan bukan senang, susah. Tapi inilah perkara yang Nabi Ibrahim telah buat daripada kehidupan baginda. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. 8 perkara. Yang pertama, ayah kamu, anak-anak kamu, adik-adik kamu, isteri kamu. Nombor 4, isteri kamu, ahli keluarga kamu, sanak saudara kamu, harta benda yang kamu takut kurang, perniagaan yang kamu takut rugi, tempat tinggal yang kamu begitu selesa, lebih kamu cintai kepada Allah daripada Allah dan Rasul. Kata Allah, wa jihadin fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu. Maka kata Allah, maka kamu tunggu. Kamu tunggu. Kalau mak kita kata tunggu, hang tunggu tak? Hang tunggu. Maknanya dia tak kisah.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita habiskan sikit ayat ni dan kita doa insyaAllah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Taubah, 8 perkara. Bukan korbankan, tapi korbankan cinta kepada Dia. Meletakkan cinta Allah yang utama, cinta Rasul, dan juga berjuang di jalan Allah, yakni agama. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu satu amaran, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak bagi hidayah pada golongan yang fasik, yang tahu kebenaran tapi terus menerus berada dalam kemaksiatan dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan makbul dalam pengorbanan kita pada tahun ini insya-Allah. Kita doa sikit, moga amin pada tuan-tuan puan pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang senang pandang kami, Kau pandanglah kami macam Kau pandang Nabi dan para sahabat dulu, ya Allah. Walaupun kami tak pandai buat dakwah macam mereka, tak berkorban macam mereka, tapi kami berusaha untuk mewujudkan cinta macam mereka. Wahai Allah, tolonglah terima kami seperti mana Kau telah terima mereka. Pengorbanan kami pada tahun ini walaupun tak sama seperti mana banyaknya hebatnya pengorbanan mereka, kami belajar-belajar untuk mengikut jejak langkah kaki mereka. Wahai Allah, semoga Kau sampaikan kami, wahai Allah, untuk bersama kekasih kami Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi dalam syurga. Wahai Allah, wahai Allah, tolong terima kami seperti mana Kau telah terima mereka. Allahumma razuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalat tab'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana Allah minna wa minkum. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.